Assalamualaikum. Untuk kelas kita pada hari ini, kita akan belajar berkenaan dengan bab 2 aplikasi teknologi. Okey, dalam tajuk ini kita akan belajar berkenaan dengan teknologi pembuatan iaitu membuat acuan model 3D, membuat model 3D berdasarkan proses kerja dan membuat kemasan model 3D menggunakan konsep elektrostatik dan elektroplating. Okey, bahan ini disediakan oleh saya, Cikgu Wan Nora dan Cikgu Sri Kartina Rahayu. Okey, 2.1.6 membuat acuan model 3D. Okey. Di dalam membuat acuan ini terdapat pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu produk dalam teknologi pembuatan. Okey, terdapat beberapa contoh, antaranya ialah ada 5 kaedah di sini, iaitu contoh yang pertama kita lihat kaedah pembuatan teknologi dalam teknologi pembuatan. Okey, yang pertama kita lihat ialah yang pertama tuangan. Okey, kaedah tuangan. Kaedah tuangan bermaksud dia membentuk produk atau sebahagian produk melalui proses peleburan dan menuang ke dalam acuan yang disediakan. Okey, kaedah yang kedua ialah kaedah acuan ataupun molding. Okey, di dalam kaedah ini rongga yang terdapat pada acuan yang menyerupai produk sebenar. Okey. Dan bahan yang dimasukkan ke dalam acuan melalui tuangan iaitu injection molding dan dibiarkan mengeras. Kaedah membuat acuan model dalam model 3D yang ketiga ialah kita lihat iaitu pembentukan. Okey, kaedah pembentukan. Apa yang dimaksudkan dengan kaedah pembentukan ini ataupun yang dipanggil juga sebagai forming iaitu proses mengubah bentuk sesuatu produk menjadi bentuk lain dan produk tersebut boleh digunakan. Misal katakanlah daripada kepingan aluminium dia membentuk ataupun dibentuk menjadi produk yang baru. Okey. Yang keempat ialah kaedah pemesenan. Okey, kaedah pemesenan di mana proses ini ialah proses membuang sebahagian daripada bahan supaya menjadi bentuk yang dikehendaki. Okey. Dan kaedah yang kelima ialah sambungan. Okay, sambungan. Maksudnya bahagian yang dihasilkan melalui sesuatu proses dan disambungkan supaya menjadi produk baru yang boleh berfungsi. Sebagai contoh, satu rod aluminium dibentuk menjadi sebagai kaki kerusi sebagai contoh dan disambungkan dengan badan kerusi dan dia terbentuklah sebuah kerusi. Baik, seterusnya kita faham apakah yang dimaksudkan dengan model. Okey. Model merupakan asas kepada, kita lihat cikgu tunjukkan supaya lebih jelas. Model ialah asas kepada pembinaan sesuatu produk. Okey. Dan model juga merupakan objek yang menyerupai bentuk produk yang sebenar. Okey. Sebelum kita menghasilkan sesuatu produk, kita perlu buat model terlebih dahulu. Okey. Model terbahagi kepada dua iaitu satu, model statik. Apakah yang dimaksudkan dengan model statik? Dan yang kedua ialah model berfungsi. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama iaitu model statik. Model statik ini dia dihasilkan bertujuan melihat rupa bentuk sebenar sesuatu produk. Okey, kita nak lihat produk yang kita dah hasilkan. Misal katakanlah sebagai contoh kita nak hasilkan sebuah kotak. Okey, jadi kita buat model dahulu sebelum kita hasilkan produk yang sebenar. Okey. Tiada bahagian yang boleh digerakkan. Okey, itu saya bagi contoh sebagai kotak. Katakanlah model basikal. Model basikal ini yang kalau model statik dia tidak boleh bergerak, dia tak boleh naik, tak boleh kayuh. Okey. Dan penilaian hanya dapat dilakukan dari segi rupa bentuk, warna, saiz dan sambungan. Okey, itu model statik. Okey, yang kedua ialah model berfungsi. Okey, kalau kita kata dia model berfungsi, sudah semestinya lah dia dihasilkan untuk menilai kefungsian beberapa bahagian pada produk. Okey, mereka bentuk juga dapat menilai kefungsian dari segi pergerakan, okey, kesesuaian cantuman dan juga jenis bahan yang digunakan. Sebagai contoh, saya bagi contoh tadi basikal. Okey. Kalau model berfungsi dia dibuat memang menyerupai
basikal yang sebenar. Maksudnya kita boleh kayuh dia, kita boleh nilai dia ketahanan dia, kesesuaian cantuman. Maksudnya bila dicantum, basikal tersebut tidak tertanggal dan bahan yang digunakan. Maksudnya kalau digunakan aluminium ataupun besi ataupun plastik, bahan-bahan yang digunakan dia memang guna bahan yang sebenar. Itu yang dinamakan sebagai baik, proses menghasilkan acuan model 3D. Okey. Ini gambar rajah yang ada di bawah ini ialah aliran proses pembinaan model 3D dengan menggunakan kaedah tuangan. Okey, kita lihat yang pertama. Yang pertama di sini ialah model awal 3D. Okey, model awal 3D ini ialah model awal yang digunakan untuk mendapatkan rupa bentuk luaran dalam proses pembinaan acuan. Okey, yang pertama. Okey. Model awal ini boleh dibuat, bahan-bahan yang kita boleh gunakan sama ada lilin, tanah liat, kayu dan plastik. Okey, selepas terbinanya model awal 3D, kita buat pula acuan. Okey, acuan. Acuan ini, yang kedua ini ialah acuan. Okey, acuan. Acuan adalah bekas tuangan sesuatu bahan yang hendak dibentuk. Bisa katakanlah kita nak membentuk model ini, kita kena buat acuan dia. Okey, dan bahan yang kita gunakan untuk membuat acuan ini adalah seperti pasir, tanah liat dan plaster of Paris. Okey. Selain daripada bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, kita boleh juga gunakan botol, kulit kerang, tanah liat, kayu, zinc dan simen juga boleh gunakan untuk dibuat acuan. Okey. Selepas siap acuan, seterusnya kita masuk pula kepada proses yang ketiga iaitu proses membuat acuan. Selepas acuan, tuangan. Okey, awak nampak ini ialah macam bekas ini dia menuang. Okey, bahan tuangan. Okey, selepas terhasilnya bekas untuk buat acuan tadi, kita akan buat proses tuangan. Okey. Tuangan ini ialah tuangan yang kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu bahan tadilah. Okey, tuangan ini dia terdiri daripada sama ada tuangan panas ataupun tuangan sejuk. Okey, kalau tuangan panas, dia bahan yang kita gunakan adalah seperti timah, plastik, tembaga dan besi keluli. Okey, manakala tuangan sejuk kita gunakan plaster of Paris dan juga kita campurkan resin epoxy. Okey. Kalau tuangan panas, kita gunakan kaedah haba untuk mencairkan bahan-bahan seperti timah, plastik tadi. Manakala kalau kita gunakan plaster of Paris, kita gunakan kaedah tuangan sejuk. Okey, apabila selesai membuat proses kaedah tuangan tadi, maka terhasillah produk ataupun model yang kita kehendaki, iaitu yang keempat ni. Okey, ini adalah model yang kita dapat hasil daripada proses penghasilan model 3D. Okey. Baik, untuk menghasilkan dalam proses menghasilkan acuan 3D, kita lihat model awal 3D. Kita ulang balik apa dia model awal 3D, iaitu model awal yang digunakan untuk mendapatkan rupa bentuk luaran dalam proses pembinaan acuan. Okey. Bahan-bahan yang kita gunakan seperti tanah liat, lilin, kayu dan plastik. Okey. Acuan iaitu bekas tuangan sesuatu bahan dan acuan ini kita boleh buat daripada pasir, tanah liat dan plaster of Paris. Okey, seterusnya kita lihat apa dia tuangan panas. Okey, tuangan panas dan apakah dia tuangan sejuk. Okey, tadi saya dah jelaskan. Kita lihat semula. Tuangan panas iaitu dia mesti menggunakan haba untuk mencairkan bahan dan bahan perlu dileburkan dahulu sebelum dimasukkan ke dalam acuan dan contoh bahan yang digunakan ialah seperti timah, kaca, besi keluli dan plastik. Manakala tuangan sejuk pula, dia tidak menggunakan haba sebab nama lagi sejuk kan, mesti tidak menggunakan haba untuk mencairkan bahan. Dan dia bahannya tidak perlu dileburkan sebelum dimasukkan ke dalam acuan. Dan contoh bahannya ialah seperti plaster of Paris, tanah liat dan resin epoxy. Baik, seterusnya kita akan belajar teori tentang proses menghasilkan acuan menggunakan plaster. Okey, selepas kelas bersemuka nanti, guru-guru kamu akan menunjukkan cara bersama-sama kamu bagaimana cara untuk membuatkan acuan menggunakan plaster of Paris. Okey.
Yang pertama kita lihat dalam proses menghasilkan acuan ini iaitu kita menyediakan plaster of Paris. Okey, yang kedua, selepas kita sediakan bahan-bahan itu, kita campurkan dengan air sehingga menjadi paste. Yang ketiga, kita letakkan di dalam bekas. Dan yang keempat, kita sapukan minyak, lapisan minyak pada model awal 3D yang kita hasilkan tadi, yang sebelum tu. Yang keempat, kita celupkan separuh bahagian model awal 3D ke bahagian dalam paste plaster of Paris. Okey, selepas itu, langkah yang kelima ialah kita biarkan dia sehingga kering. Okey, selepas itu kita tak boleh terus tanggalkan. Okey, kita ulang balik langkah yang pertama. Okey, ulang balik langkah yang pertama sehinggalah langkah yang keenam ini. Dan selepas dia kering, kita tanggalkan model awal 3D dengan berhati-hati untuk mengelakkan dia daripada pecah. Dan yang akhir sekali ialah kita bersihkan acuan yang terbentuk. Seterusnya 2.1.7 membuat model 3D berdasarkan proses kerja. Okey, ini pun proses kerja secara teori. Okey, kita akan buat kerja amali bersama guru masing-masing selepas kelas bersemuka nanti. Okey, yang pertama iaitu proses tuangan menggunakan epoxy resin dan epoxy hardener. Okey, yang pertama kita lihat apa yang perlu kamu buat ialah sediakan acuan. Okey, yang pertama sediakan acuan. Selepas itu, sediakan epoxy resin dan epoxy hardener. Okey, yang ketiga, sediakan sukatan epoxy resin dan epoxy hardener dengan nisbah 50-50. Okey, ni 50, nisbah 50. Dan tuang epoxy resin ke dalam bekas mengikut sukatan. Okey, seterusnya langkah keempat ialah tuangkan epoxy hardener ke dalam bekas. Yang kelima, kacau campuran kedua bahan tadi sehingga sebati dan akhir sekali kita tuang campuran bahan ke dalam acuan. Selain daripada kita menggunakan kaedah acuan dan tuangan untuk menghasilkan model, kita juga boleh menggunakan kaedah menghasilkan model menggunakan pen 3D. Okey, pen 3D. Okay, nanti cikgu akan tunjukkan macam mana bentuk pen 3D nanti. Okay. Jadi fungsi pen 3D ni juga ialah digunakan untuk menghasilkan model 3D. Okey, pen ini menggunakan haba untuk mencairkan bahan mencetak. Okey. Seperti singkatan bahan yang kita gunakan adalah seperti ABS, PLA dan TPU. Okey, dan bahan mencetak ini dia sebenarnya dia akan cair apabila dipanaskan dan hasil yang kita panaskan tadi dia akan keluar melalui hujung pen 3D dan objek yang terhasil adalah dalam bentuk wireframe. Okey. Okey, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kelas PDPR ini kita hanya belajar secara teori. Okey. Untuk kelas bersemuka nanti, cikgu akan tunjukkan, cikgu masing-masing akan tunjukkan bagaimana cara untuk memasang pen 3D. Okey. Satu ingatan yang saya nak ingatkan pada kamu semua, ini adalah pen 3D. Okey, dah banyak kali dah bila saya tanya, cikgu tanya, apakah bentuk gambar raja di atas? Dia jawabnya ini adalah alat pengesan kehamilan. Bukan ya, ini adalah pen 3D, bukan alat untuk mengesan kehamilan. Okay, cikgu tak pernah ajar macam mana alat pengesan kehamilan dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey, kita lihat langkah yang pertama iaitu cara langkah-langkah untuk pemasangan pen 3D ialah sambungkan pen 3D kepada sumber kuasa iaitu punca elektrik. Kepada plug lah kita sambungkan punca elektrik. Okey, selepas itu langkah kedua ialah pilih bahan mencetak. Okey, lepas itu selepas kita pilih bahan mencetak, kita panaskan elemen pemanas pada pen. Okey, seterusnya selepas elemen pemanas pada pen panas, kita akan masukkan bahan mencetak pada pen. Okey, kita akan masukkan dalam bahan mencetak tadi yang macam wire ni, kita masukkan dalam pen 3D dan kita akan uji bahan mencetak itu dengan menekankan butang penyalur bahan mencetak. Okey, apabila bahan yang cair tadi, bahan wire ni akan cair, maksudnya pen 3D itu telah sedia untuk digunakan.
Okey, untuk yang terakhir bagi kelas PDPR kita ialah 2.1.8 membuat kemasan model 3D menggunakan konsep elektrostatik dan electroplating. Okey. Tujuan kemasan. Okey, kemasan, membuat kemasan. Kenapa kita perlu buat kemasan? Okey, yang pertama, kita perlu buat kemasan ialah untuk melindungi permukaan, untuk melindungi permukaan produk daripada calar dan karat akibat daripada tindak balas udara dan air. Okey, yang kedua, tujuan membuat kemasan ialah untuk menambah nilai estetika. Okey, yang dimaksudkan untuk menambah nilai estetika ini ialah supaya kita dapat memberi warna dan tekstur pada permukaan. Okey, apa tujuan kita nak letak warna dan tekstur? Supaya dia lebih cantik dan menarik. Okey, itu maksud estetika. Okey, kaedah-kaedah kemasan yang kita boleh lakukan ialah satu, kaedah sembur. Okey, kaedah sembur ini kita boleh lakukan pada bahan yang dibuat daripada kayu, keluli dan plastik. Okey, dan bahan kemasan yang kita boleh gunakan ialah cat dan leka. Okey, yang kedua, kaedah secara sapu. Okey, kalau sapu, kita boleh sapu pada bahan seperti kayu dan keluli. Dan apa yang kita nak sapu pada kayu dan keluli? Iaitu kita boleh sapu cat licau dan shellac. Okey. Kaedah yang ketiga ialah pelekat. Okey, pelekat kita boleh lekatkan dia pada kayu dan MDF. Okey, bahan kemasan dia mestilah adalah pelekat. Okey, yang kita tampal. Okey, dan yang keempat ialah electroplating, iaitu kaedah saduran. Okey, saduran hanya boleh dilakukan kepada bahan keluli. Okey, kita tak boleh sadur kayu ke plastik ke, kita tak boleh sadur. Kita hanya boleh sadur pada bahan binaan daripada keluli. Dan bahan kemasan yang kita boleh sadur ialah emas dan perak. Okey, emas dan perak. Sekarang kita lihat konsep elektrostatik. Okey, elektrostatik ini merupakan kajian sains yang digunakan. Okey, elektrostatik ialah kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. Okey, maksud statik ialah tidak bergerak. Dan cas yang terhasil ini adalah cas positif dan cas negatif. Okey, sebagai contoh ini adalah aruhan arus elektrik. Dia ada cas positif dan dia ada ini positif dan yang ni adalah negatif. Okey, bila dia bercantum antara cas negatif dengan cas positif, dia akan menghasilkan kesan elektrostatik. Okey. Okey, seterusnya ialah konsep electroplating. Okey. Konsep electroplating ini iaitu konsep saduran ya. Electroplating atau sadur elektrik ialah kaedah kemasan saduran pada permukaan bagi menghilangkan kelemahan bahan. Okey, kelemahan bahan bisa sebagai contoh besi. Besi kan kelemahan dia cepat berkarat. Jadi untuk mengelakkan dia cepat berkarat, kita perlu sadurkan dia. Okey, jadi dia sesuai untuk pembuatan yang menggunakan logam sebagai bahan asas iaitu besi tadi dan dia memerlukan kekondaksian elektrik untuk melakukan penyaduran. Okey, bagaimana ia bekerja ataupun bagaimana konsep elektroplating ini? Okey. Sebagai contoh, logam kuprum ini adalah sebagai bahan saduran dan sudu besi ini adalah bahan yang tidak disadur untuk mengelakkan sudu ini daripada berkarat. Okey. Jadi digunakan konsep ini. Jadi logam kuprum ini bertindak sebagai anode dan sudu besi bertindak sebagai kathod dan dia mesti dicampurkan gunakan larutan kuprum sulfat sebagai perantara untuk menyadurkan kuprum kepada sudu besi tadi. Jadi berlakulah proses penyaduran di sini. Itu yang dinamakan sebagai konsep electroplating. Baik, yang akhir sekali ialah bahan-bahan yang digunakan dalam proses electroplating. Okey, kita lihat apakah bahan-bahan yang digunakan. Okey, yang pertama ialah cecair elektrolit.
Okey. Cecair ini ialah larutan yang membenarkan arus elektrik bertindak balas dengan bahan saduran dan bahan yang akan disadur. Okey, jika bahan saduran tembaga digunakan, maka cecair elektrolit yang digunakan ialah kuprum sulfat. Okey, yang kedua ialah bikar. Okey. Yang tadi cecair elektrolit yang pertama dan yang kedua ialah bikar, iaitu bekas untuk menakung elektrolit dan merendam produk serta bahan saduran supaya proses electroplating berlaku. Okey, bahan yang ketiga ialah kepingan bar. Okey, ini kepingan bar ni. Okey, kepingan bar iaitu kepingan bar tembaga, iaitu bahan yang digunakan untuk menyalut objek yang akan disadur. Okey, bahan yang keempat ialah sel 9 voltan yang bertindak sebagai punca kuasa elektrik. Okey, dan bahan yang akhir sekali ialah wayar beserta klip buaya. Okey, apa kegunaan wayar dan klip buaya ni? Okey, kegunaannya ialah untuk mengalirkan arus elektrik agar proses electroplating berlaku. Jadi kita ada 5 bahan di sini dalam proses electroplating. Okay, seperti biasa, selepas menonton video ini, sila jawab soalan kuis yang diberikan. Okey, salin nota ringkas yang disertakan ke dalam buku nota dan akhir sekali jawab latihan dalam modul yang diberikan dan hantar kepada guru anda mengikut jadual yang telah diberikan. Okey.